Hai guys, Assalamualaikum. Bertarikh 3 Ogos 2021, Google telah umumkan Pixel 6, Pixel yang terbaru dalam dua varian, iaitu Google Pixel 6 dan juga Google Pixel 6 Pro. Okey, dia datang dengan design yang baru. Kali ini pakai songkok, sensor kamera yang baru, fingerprint pun dah letak kat belakang, dia letak dekat skrin, spesifikasi lebih flagship. Kali ini Google dah tak main dah area mid range. Kita balik semula ke pangkal jalan, Pixel yang mahal. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatian saya. Google Pixel 6 yang terbaru ni, dia dikuasakan oleh chip Tensor. Kali ni Pixel 6 memang dah tak guna dah chip Snapdragon. So jadi macam mana? Power ke tak chip ni? Boleh main Genshin Impact max setting ke tak? Dan kenapa dah tak guna Snapdragon? Sebab itulah video kali ni kita nak sembang mengenai Tensor. Tensor, a very technical name. Okey, Tensor ni bukanlah nama yang muncul secara tiba-tiba untuk dijadikan sebagai nama brand. Kalau dalam matematik, ini adalah Tensor. Tapi dalam arena ke-Googlean, nama Tensor ni diambil daripada Tensor Processing Unit dalam data center Google. Dan juga nama ni adalah nama daripada TensorFlow, iaitu software library untuk machine learning. Okey, first kali Tensor ni adalah SoC atau System on a Chip, yang mana ia bukanlah prosesor, dia bukannya CPU. Di mana Tensor SoC ni dia merangkumi semua. Dia ada CPU, dia ada GPU, dia ada modem, dia ada image signal processing. Kalau nak mudahnya, Tensor chip ni dia samalah macam Qualcomm Snapdragon. Okey, move on. Masalah dia, Google tak bagi tahu banyak tentang Tensor SoC ni. Contohnya CPU apa yang digunakan, Cortex apa yang digunakan, GPU apa yang digunakan, ada 5G ke tak. Semua ini adalah misteri setakat ini. Kita tak tahu. Apa yang Google bagi tahu dalam chip Tensor ni, dia akan ada coprocessor, Tensor Processing Unit versi mudah alih. Chip yang ada dekat data center tu, dia orang jadikannya dalam bentuk mini untuk dimasukkan dalam Pixel 6, jadikan untuk operation AI. Dan juga chip Titan M2 untuk tujuan keselamatan atau security. Jadi kita faham yang Google sebelum ni dia pernah juga buat chip. Tapi chip yang dia orang buat tu adalah chip yang simple dan lebih ke arah tugasan yang khusus. Contohnya Pixel Visual Core, Pixel Neural Core dan juga Titan M. Dan Google cakap pembangunan untuk chip Tensor ni dah bermula sejak 4 tahun lalu. Bila tu? Tahun 2017. Jadi kenapa sekarang? Kenapa Tensor chip ni baru ada sekarang? Kenapa tiba-tiba? Kenapa tak pakai Qualcomm Snapdragon? Adakah Snapdragon tak power? Well, ini adalah bukannya persoalan tentang power atau tak. Kita tahu Google memang ada kepakaran dalam AI, dan dalam produk diorang, contohnya untuk konteks sekarang ni adalah phone Pixel, Google memang suka leverage, suka manfaatkan kepakaran AI diorang untuk membezakan phone Pixel diorang dengan phone-phone dari brand yang lain. Contohnya untuk phone Pixel ni, apa yang kita dapat? Kita ada night sight, kita ada HDR+, kita ada live caption, kita ada now playing. Ini adalah contoh ciri-ciri yang kita ada dapat pada phone Pixel, dan memang jenuh lah kalau nak list semua. Dan semua ciri ni dihasilkan atas platform orang lain, atas chip Snapdragon, yang pada Google diorang patut ada satu platform khas supaya setiap inci teknologi AI dan juga machine learning yang diorang inovasikan tu boleh direalisasikan mengikut visi diorang. Dan di sinilah chip Tensor ni lahir. Ada elemen khas untuk memprosesing AI. So korang boleh bayangkanlah apa yang diorang boleh buat. Bila sekarang ni dah ada otak khas untuk memproses AI dan machine learning, yang Google sendiri memang dah expert. Dia umpama macam mimpi jadi reality. Saya ulang sekali lagi, ini bukan persoalan tentang kuasa. Google boleh je keep going, teruskan guna chip Snapdragon. Tapi Google faham, Google tahu bukan kuasa yang jadi keutamaan untuk phone Pixel ni. Sebaliknya benda ni adalah persoalan tentang kepakaran khusus untuk membuat tugasan khusus yang tak ada pada Qualcomm Snapdragon. Benda ni bagi saya macam Google cuba buat statement, kita orang tak nak pun muscle power, kita orang nak ni, kita orang nak brain power. Okey, Google nak unit processing untuk AI je. Kenapa tak minta Snapdragon untuk buildkan chip yang khusus untuk processing AI untuk dia orang? Kalau korang menimbulkan soalan ni, dia berbalik kepada fitrah berbisnes. Okey, dalam dunia ni berapa kerat je orang guna Pixel. Jadi agak tak menguntungkan kalau Qualcomm just bina chip khas untuk Google je. Instead, nature of business Qualcomm adalah buat chip yang general, chip yang umum, di mana semua orang boleh guna, setiap tahun lagi laju, setiap tahun lagi power, simple. Dan satu soalan lagi, habis tu tak boleh ke kalau Qualcomm just develop chip dengan AI processing yang power yang semua orang boleh guna instead of Google sahaja? Kenapa dia orang tak buat macam tu? Okey, AI processing dalam Qualcomm Snapdragon memang ada. Memang dia orang buat. Nama dia Qualcomm Hexagon, Qualcomm Sensing Hub. Tapi of course lah benda ni belum cukup berkuasa untuk Google. Dan kalau korang perasan, setiap tahun Qualcomm akan announce flagship processor atau chip yang terbaru. Berapa ramai je brand yang betul-betul ambil manfaat tentang teknologi chip terbaru tu? Okey, macam contohnya Qualcomm setiap tahun dia menjanjikan sistem kamera yang lebih baik, zoom yang lebih sharp. Kamera ya, contoh
contohnya. Tapi kan kita jarang sikit lah nampak benda-benda ni improve dekat banyak brand. Mungkin ada, tapi sikit sangat lah. Brand-brand yang besar lah selalu ambil manfaat betul-betul tentang teknologi yang terbaru ada dekat chip. Macam sesetengah brand ni dia tak kisah. Priority dia orang apa? Phone lagi laju, PUBG Mobile dapat smooth extreme, main Genshin Impact Max 18 dapat 200 FPS. Teknologi untuk improve quality phone tu selain daripada kamera ada, tapi memang boleh kata kita jarang nampak improvement ni. Kalau benda-benda macam ni, quality kamera pun brand ramai yang tak kisah. Kenapa Qualcomm nak double the effort untuk elemen AI processing pula? Okey, katakanlah Qualcomm mungkin nak buat kan, boleh je. Tapi mungkin harga chip lagi mahal dan tak menjustifikan harga phone tu mahal. Kalau brand yang guna chip tu, dia hanya nak phone dia run PUBG Mobile 90 FPS. Kan macam tak justify lah harga chip yang mahal tu sebab AI. Padahal dia tak guna AI sangat pun. Okey, cukup. Kita move kepada raw performance pula tentang Tensor chip ni. Mungkin ada yang nak tahu, tapi apa yang pasti, kita semua ni tak tahu lagi tentang konfigurasi dan spesifikasi CPU dan GPU yang digunakan dalam Tensor chip ni. Dan grafik yang digunakan oleh Tensor chip mungkin mengecewakan untuk sesetengah pihak, tetapi calon yang paling sesuai adalah Mali daripada ARM. Kenapa tak guna Adreno? Mana boleh? Adreno tu Qualcomm yang punya. Qualcomm mana jual Adreno? Ataupun maybe dia orang guna grafik sendiri, grafik yang Google buat sendiri. Tapi yang tu dia macam mustahil sikit lah. Yang lebih realistik adalah grafik Mali. Ni just ura-ura, ni just rumours je. Kita tak tahu sebab Google tak beritahu dengan lebih lanjut apa yang ada dekat chip dia orang. Okey, yang lain chip ni dia design daripada Google, tapi dia dikilangkan oleh Samsung. Sama macam Qualcomm Snapdragon dikilangkan oleh TSMC. Dan binaan proses dia adalah daripada 5nm. Jadi agak kompetitif dan juga standing dengan chip-chip yang lain. Tapi itulah, nak sembang specs tentang Tensor ni, dia tak interesting sangat lah. Sebab apa yang interesting adalah bila Google berjaya lari daripada rangkaian ekosistem untuk mencari komponen bina chip dari Qualcomm, Google dapat kontrol lagi besar macam mana dia orang nak bangunkan phone tu dengan visi dia orang yang sebenar. Antara benda yang penting dekat sini, bila Google dah kontrol dia orang punya chip, jadi software dia orang lebih specialized untuk Pixel. Boleh bagi software update lagi lama. Yang ni pun penting juga. Sebab sebelum ni untuk Pixel update dapat dalam 3 tahun je kan. Kalau sekarang lepas guna Tensor chip, maybe boleh lama macam iPhone sampai dapat 5 tahun. Tetapi sebagai pengguna biasa, of course lah, kita ni berhak untuk menjadi skeptical terhadap Tensor chip ni. Yang pertama, memang susah untuk jual phone yang mana AI digunakan sebagai selling point phone tu. Yang kedua, ini adalah first generation untuk Tensor chip ni, yang mana salah dan silap sentiasa mudah nak jadi dan boleh gagal lah projek ni. Dan untuk bercakap tentang market ni, kalau Pixel 6 dia gunakan Tensor chip ni, adakah dia akan dijual lagi banyak? Sebenarnya agak susah nak cakap sebab untuk market Android ni di mana user dia pandang lagi besar nombor tu adalah lagi berbaloi. Google sekarang dia perlu berusaha untuk buktikan AI tu sebenarnya boleh jadi satu ukuran yang bagus untuk sebuah phone. Okey, memang sebelum ni Google dah jadikan AI sebagai selling point untuk phone-phone Pixel diorang. Tapi sebenarnya kalau tengok market share balik, berapa ramai je yang beli Pixel sebenarnya. Jadi dengan adanya Pixel 6 ni, sama ada Google berjaya jual Pixel dengan lebih banyak, yang tu akan menjadi persoalan paling besar lah dekat sini. Tapi sebenarnya banyak benda baik yang boleh jadi kalau Google start buat chip sendiri. Dan benda ni adalah benda yang sama bila Apple start buat custom design untuk chip diorang pada iPhone. Dan yang baru-baru ni chip M1. Kalau macam saya, sebagai pengguna teknologi, mestilah mahukan integration dan juga ekosistem hardware and software yang sama dalam iPhone. Kita dapat juga benda tu dekat phone Android. Dan kalau Google jadi brand yang pertama untuk buka pintu menjayakan visi ni, saya memang all in. Saya memang nak tengok benda ni berjaya. So untuk recap, Pixel 6 ni akan dilancarkan mungkin pada bulan Oktober nanti. Google tak cakap bila, tapi dia ada bagi jangka masa dia, iaitu pada musim luruh. Tak ada tarikh tepat, so tunggu je lah bila launch nanti. Saya rasa itu saja untuk perkongsian Tensor atau Pixel 6 dalam video kali ni. Moga bertemu lagi dalam video akan datang. Bye. Assalamualaikum. Okay geng, macam mana dengan video tadi? Mantap tak? So jangan lupa like dan subscribe.